Alamak, rakaman sudah on dia. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya bermain-main dengan helikopter mainan ni. Kerana video yang saya nak ulas kali ini ada kaitan dengan helikopter dan jumlah bilah kipasnya itu ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, baru-baru ini saya menemui sebuah video TikTok daripada seorang, saya tak kenal nama dia, minta maaf. Beliau secara ringkasnya menerangkan bahawa dalam setiap bidang ini ada ahlinya, ada pakarnya, ada orang yang telah lama duduk dalam bidang itu. Maka jika kita hendak mengetahui tentang sesuatu perkara itu, bertanyalah kepada ahlinya. Jangan pandai-pandai membuat kesimpulan sendiri, apatah lagi jangan pandai-pandai menuduh sesuatu itu sebagai salah, sebagai sesat ya, tanpa bertanya kepada ahlinya terlebih dahulu. Maka untuk memberi kefahaman dalam perkara ini, beliau membuat satu perumpamaan tentang helikopter dan jumlah bilahnya itu ya. Sebab helikopter ni ada yang 2 bilah, ada yang 4, yang mainan saya ni 4 bilah, ada yang 5, beliau sebut 5, 8 sehingga 10 bilah ya. Jadi kenapa helikopter ni bilahnya tu berbeza-beza jumlahnya. Okey. Dan beliau mengatakan, saya quote di sini, kalau dijelaskan pun kita barangkali tidak akan faham. Okey, betul ke tak akan faham? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan jelaskan tentang bilah helikopter ni. Tuan-tuan dan puan-puan tengok boleh faham ke tak? Okey, saya bukan pakar dalam bilang helikopter. Saya bawa kapal terbang. Kapal terbang dia punya tak ada benda berpusing seperti ini. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan tentang helikopter ni ya. Baik, helikopter ni konsep bagaimana dia boleh terbang ialah beban ataupun badan helikopter ini dipegang oleh bilah-bilah kipasnya ni. Okey, apabila kipasnya berpusing laju, ia menghasilkan tolakan angin ke bawah sehingga badan helikopter ini pun dapat naik ke atas. Okey. Jadi kenapa jumlah bilah helikopter ini berbeza-beza? Ia berbeza selari dengan berat badan helikopter. Ia berbeza selari dengan berat badan helikopter. Jika helikopter tu ringan, helikopter yang kecil 2 bilah sudah cukup. Berat sikit 3 bilah, berat lagi 4 bilah. Dan kalau kita tengok helikopter yang besar yang kita sebut sebagai cargo helikopter, ia mencapai jumlah paling banyak 8, 10 tak ada, paling banyak 8 ya. Kenapa lagi berat, lagi banyak bilahnya? Sebab bilah-bilah inilah yang akan menghasilkan tujahan angin ke bawah yang akan mengangkat badan helikopter itu ya. Maka lagi berat badan itu, lagi besar badan itu, lagi banyak bilah yang diperlukan. Maka kerana itulah kalau kita lihat helikopter besar, helikopter yang kita sebut sebagai cargo helikopter, ia memiliki sehingga 8 bilah, maksimum 8. Kenapa tidak lebih daripada 8? Okey, saya jelaskan ya. Baik, apabila bilah ini berpusing, okey, dia memotong udara. Udara di belakang bilah itu ia akan menjadi kekacauan, kegangguan udara itu ataupun disebut sebagai wake turbulence. Sehingga apabila satu bilah potong, dia memotong udara yang tenang tetapi udara di belakangnya menjadi wake turbulence. Sehingga apabila datang bilah yang kedua pula, ia memotong pada wake turbulence sehingga tujahan ke bawah yang dihasilkannya adalah kurang kerana ia tidak memotong pada udara tenang, sebaliknya memotong pada udara yang telah pun kita kata mengalami gangguan. Maka satu demi satu, paling maksimum 8. Kalau lebih daripada 8, gangguan yang dihasilkan oleh bilah-bilah itu adalah terlalu banyak dan ia tidak memberi daya tujahan yang lebih banyak, yang lebih membantu membawa muatan yang lebih tinggi. Sebab tu maksimum 8 saja. Minimum 2, 1 memanglah tak boleh sebab dia imbalance pula nanti. Okay, biasanya 2 atau 4. Lagi besar helikopter tu ada yang 6, ada yang 7, maksimum 8.
Okey, kalau nak lagi berat lagi macam mana? Okey, kita pernah lihat kan helikopter yang dia panjang, depan satu bilah, belakang satu bilah. Jadi dia buat dua bilah begitu. Dia tak akan tambah bilah itu menjadi 10. Tuan-tuan dan puan-puan boleh faham ke? Mudah saja kan? Tuan-tuan dan puan-puan tak perlu menjadi pakar helikopter untuk memahami kenapa jumlah bilah itu berbeza. Saya pun bukanlah pakar helikopter untuk mengetahui kenapa jumlah bilah itu berbeza-beza. Ia berbeza selali dengan berat helikopter itu. Maksimum 8, kerana lebih daripada 8, the wake turbulence caused by the rotors is too much that it doesn't cause any additional lift. It doesn't give any additional lift. Okey? Baik. Ini tentang helikopter. Jadi, tuan punya video TikTok tu hendak membuat satu perumpamaan. Sekali lagi saya ulangi, ya, bagaimana setiap bidang ni ada pakarnya, maka dalam bidang agama ni pun ada pakarnya. Dan kemudian beliau membawa kepada amalan zikir sambil menggoyang-goyangkan badan, bukan goyang sikit-sikit, tetapi goyang banyak-banyak seperti mana yang ada di bahagian permulaan video tersebut. Dan beliau berkata ada dalilnya. Ada dalilnya bahawa para sahabat apabila mereka berzikir, mereka menggoyang-goyangkan badan seolah-olah pokok yang bergoyang-goyang apabila ditiup oleh angin yang kuat, ya. Riwayat tersebut dalam video TikTok itu ada teks Arabnya, ada terjemahannya. Yang beliau sebut tu, beliau sendiri kata lebih kurang, okey, tak mengapa. Tapi teks Arab dan terjemahannya ada dalam video itu sendiri. Lihat dalam video itu ada, ya. Video itu ada saya sertakan pautannya di bahagian description di bawah. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang belum menontonnya, sila keluar daripada video saya ni dulu, tap ataupun klik tajuk video saya ni, akan keluar description. Di situ akan ada link bagi video TikTok tersebut, ya. Baik. Beliau berkata mereka yang ahli dalam bidang ni, mereka yang pakar dalam bidang ni, yang dalam bidang zikir bergoyang-goyang ini, mereka memiliki dalil, ya. Sayang sekali tuan-tuan dan puan-puan, sekadar membawa satu riwayat tidaklah ia memiliki apa-apa nilai jika pertama tidak ada sandarannya, kedua jika benar ia hadis tidak ada sanadnya, dan kemudian kalau ada sanad pun tidak ada penilaian tentang darjatnya. Semata-mata membawa satu riwayat tidaklah ia memiliki apa-apa nilai. Tapi tak mengapa. Mari kita nilai riwayat itu, ya. Riwayat itu sebenarnya agak masyhur di kalangan mereka yang suka menggoyang-goyangkan badan. Okay. Riwayat itu juga ada dalam buku saya. Telah saya kupas dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah, ya. Riwayat tersebut disandarkan, ya, daripada Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad, seorang tabi'in yang meninggal dunia pada tahun 187 Hijrah. Dikatakan bahawa beliau berkata, kebiasaannya para sahabat Rasulullah SAW apabila mereka berzikir kepada Allah, mereka menggoyang-goyang ke kanan dan ke kiri sebagaimana bergoyang-goyangnya pokok ke hadapan dan ke belakang apabila ditiup oleh angin yang kuat. Okay, riwayat ini dikemukakan oleh Imam Abu Nuaim, seorang tokoh yang meninggal dunia pada tahun 430 Hijrah dalam kitabnya Hilyatul Aulia. Akan tetapi saya telah mencuba mencari riwayat ini menggunakan program komputer, ya, Maktabah Syamilah. Dalam program itu saya telah cuba mencari riwayat ini. Saya cuba cari dalam kitab Hilyatul Aulia, saya cuba cari dalam semua kitab-kitab hadis, bahkan saya cari dalam semua kitab-kitab yang ada dalam program itu. Banyak tu, 1000 lebih tu. Saya tidak menemui riwayat ini secara bersanad. Bahkan ia hanya dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Abdul Hayy Al-Qattani yang meninggal dunia pada tahun 1382 Hijrah. 1382 Hijrah dalam kitabnya Al-Taratib Al-Idariyah. Edisi Maktabah Syamilah jilid 2 muka surat 93, dan beliau berkata ia dikemukakan oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia. Tapi bila cari dalam Hilyatul Aulia tidak ada. Itu yang pertama. Jadi riwayat ini disebut
disebut sahaja tetapi tidak ada rujukannya. Maaf, disebut rujukan tapi bila kita cari dalam kitab tersebut tidak ada. Yang kedua, Al-Fudail bin Iyad meninggal dunia tahun 187 Hijrah. Berarti beliau ni tak pernah bertemu dengan para sahabat. Jadi riwayat ini sendiri awal-awal lagi kita telah nampak kedhaifannya sebab terputus. Al-Fudail bin Iyad tidak pernah berjumpa dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan dia kena berkata, aku mendengar daripada seorang tabi'in bahawa dia mencerita para sahabat ni apabila berzikir sekian. Jadi awal-awal lagi riwayat ini, saya ulangi, kalau kita cari dalam kitab Hilal, sebab kita nak cari rujukan bersanad tau. Bukan semata-mata somebody can say adalah kitab ni, adalah kitab tu. Bila kita buka kitab tu, tak ada. Tak boleh sekadar macam tu. Dalam disiplin ilmu Islam ini, bila seseorang mendakwa perkara riwayat ini adalah kitab tu, kita hendak cari betul tak adalah kitab tu. Kemudian kita nak cari sanadnya. Kemudian kita nak menilai darjat sanadnya itu. Sekarang ni kita semak dalam kitab tu, tak ada. Sanad confirm pun tak ada, darjat pun apatah lagi tak ada. Kemudian petanda awal bahawa ada kelemahan di dalamnya ialah apabila dikatakan ini adalah keterangan Al-Fudail bin Iyad, padahal Al-Fudail bin Iyad tidak bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Okey. Dari aspek yang kedua pula, riwayat yang dibawa ini bertentangan dengan sebuah hadis yang sahih yang ada dalam Sahih Muslim, ya. Hadis tersebut ada juga dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah, ya, daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari pernah keluar menuju mereka para sahabat ketika itu sedang duduk dalam satu halaqah. Tak apa, saya bacakan hadis itu daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada satu halaqah, mereka duduk dalam berkumpulan, ya, min ashabihi, daripada kalangan para sahabatnya. Faqala ma ajlasakum, apakah yang menyebabkan kalian duduk ni? Okey, maka para sahabat menjawab, qalu jalasna nazkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Para sahabat menjawab, kami duduk kerana berzikir kepada Allah, kami memuji atas hidayah dan kurniaan Islam ke atas kami. Jadi para sahabat sedang duduk berzikir. Okey. Persoalannya di sini, kalau para sahabat ini betul mereka berzikir menggoyang-goyangkan badan sebagaimana dalam video TikTok, sebagaimana di bahagian awal video TikTok tersebut, sudah tentu apabila Rasulullah SAW menuju kepada mereka, daripada jauh lagi Rasulullah sudah tahu itu ada mereka sedang berzikir. Bahkan jika amalan berzikir ini memang bergoyang-goyang, Rasulullah pun akan tahu mereka tu sedang berzikir. Baginda tidak akan bertanya apakah yang menyebabkan kalian duduk-duduk. Okey. Disebabkan baginda bertanya, ia menunjukkan pertama mereka berzikir secara perlahan. Kalau zikir secara kuat, baginda boleh dengar. Dan mereka berzikir tanpa menggoyang-goyangkan badan. Kalau bergoyang-goyangkan badan, baginda akan dapat mengenalinya. Dan tidak akan tanya apa yang menyebabkan kalian duduk. Bahkan beliau akan bertanya, apa yang kalian zikirkan? Lafaz apa yang kalian zikirkan? Ya, ataupun kenapa kalian berzikir sekarang ini? Baginda akan bertanya sedemikian, ya. Jadi hadis Sahih Muslim ini proves the contrary daripada riwayat tadi tu. Riwayat tu dahlah sekali tak ada rujukannya, tak ada sanadnya, tak ada darjatnya, daripada seorang tokoh tabi'in yang tak pernah bertemu dengan para sahabat. Kemudian bertentangan pula daripada sebuah hadis yang dalam Sahih Muslim, ya, daripada Muawiyah bin Abi Sufyan bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada sekelompok para sahabat yang sedang duduk dalam satu halaqah, dalam satu circle, baginda bertanya, apa yang menyebabkan kalian sedang duduk ni? Seandainya mereka berzikir, saya ulangi, seandainya mereka berzikir sebagaimana di bahagian permulaan video TikTok tersebut, nescaya baginda akan mengetahui apa yang mereka buat dan baginda tidak akan bertanya soalan ini, ya. Hadis yang saya baca itu ringkasan daripada satu hadis yang panjang. Sila rujuk dalam Sahih Muslim, hadis nombor 2701.
2701 mengikut penomoran Syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, atau penomoran lain sila rujuk nombor 4869. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, meskipun pembuat video itu cuba hendak membawa konsep bahawa kita hendaklah merujuk pada pakar, tapi nampaknya beliau sendiri tidak membawa satu dalil yang berdasarkan ilmiah yang sepatutnya dibawa oleh seorang pakar. Baik, kemudian timbul persoalan lain. Okeylah, tak apalah, kita letak riwayat ni ke tepi. Apa salahnya zikir goyang-goyang badan? Apa salahnya zikir? Kerana berzikir bergoyang-goyang badan itu, mereka yang melakukannya mendakwa dapat mencapai kekhusyukan di dalam berzikir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seandainya mencapai kekhusyukan dengan menggerak-gerakkan badan itu adalah apa yang dikehendaki oleh syariat Islam, adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah dan Rasulnya akan mensyariatkannya. Sebagaimana kita dalam solat, kita ada pergerakan qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Jika pergerakan itu dalam zikir adalah sesuatu yang dapat meningkatkan lagi, menambahkan lagi nilai zikir tersebut, sudah tentu Allah dan Rasulnya akan mensyariatkannya. Akan tetapi apabila Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkannya, berarti ia memang bukan sebahagian daripada syariat Islam. Okey, saya ulangi. Apabila Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan zikir dengan menggerak-gerakkan badan, berarti ia sememangnya bukan daripada syariat Islam. Sehingga apabila seseorang melakukannya, ia menjadi satu perkara baru dalam agama, dan setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jangan segan-segan, jangan takut-takut, jangan malu-malu berkata bid'ah tentang amalan yang memang bid'ah. Sebab kita perlu mengatakannya supaya dapat menyampaikan mesej kepada masyarakat, dan kita dapat memelihara ketulenan agama Islam, dan kita dapat pastikan agar umat Islam ini beramal dengan ketulenan agama Islam, bukan dengan amalan-amalan yang dibuat-buat. Bahkan amalan yang menggerak-gerakkan badan itu, seperti mana dalam video TikTok itu, menggerakkan badan ke depan itu disebut sebagai headbanger, yang biasa kita dapati daripada orang-orang yang mendengar konsert heavy metal, Iron Maiden ke, Metallica ke, Linkin Park ke, Black Sabbath ke apa ke, mereka begitu. Dan jika bertanya kepada mereka, mereka sendiri kata kami mencapai kekhusyukan dalam menghayati lagu heavy metal tersebut dengan pergerakan seperti itu. Jadi kita tidak mahu perkara itu di dalam Islam. Nabi SAW adalah orang yang banyak berzikir, para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang banyak berzikir, dan mereka berzikir dengan penuh kekhusyukan juga tanpa menggerak-gerakkan badan seperti itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi itu mesej yang saya nak sampaikan. Kita ulangi sedikit lagi. Pertama sekali, riwayat tersebut memang biasa disebut-sebut. Kalau kita baca mana-mana website yang membolehkanlah, cuba menjustifikasi, cuba mendalilkan amalan zikir bergoyang-goyangkan badan, riwayat itu mesti ada. Dan mereka akan kata Hilyatul Auliya, tapi mereka tak akan kata jilid berapa, muka surat berapa. Dan mereka sendiri apatah lagi nak letak image daripada kitab tersebut, sebab memang tidak ada. Itu yang pertama ni. Yang kedua, bila dah tak ada dalam kitab tu, sanadnya pun tak ada, sebab Imam Abu Nuaim meninggal dunia 430 Hijrah. Fudal bin Iyad meninggal dunia 187 Hijrah. Antara Imam Abu Nuaim dan Abu Al-Fudal mesti ada sanadnya juga. Kan mesti ada sanadnya. Sekarang ni sanad itu tak ada. Kemudian Al-Fudal bin Iyad pula tidak bertemu dengan para sahabat. Macam mana dia boleh kata kebiasaan para sahabat apabila berzikir mereka bergoyang-goyangkan badan? Jadi ada kelompongan di situ. Dah ada kekosongan di situ. Dah nampak dah kita kata kelemahannya. Apatah lagi kita kata ianya pula bertentangan dengan riwayat lain yang sahih dalam Sahih Muslim, bahawa para sahabat radhiyallahu anhum bila mereka berzikir, mereka duduklah halaqah ni. Dalam halaqah, tetapi mereka berzikir diam sahaja dan tanpa menggerak-gerakkan badan, tanpa meninggikan suara. Tu
beberapa poin. Kemudiannya, okeylah, tak ada riwayat. Okeylah, apa salahnya? Kan biasa, apa salahnya Nabi tak halang pun. Apa salahnya benda ni kan baik. Okey. Kalau ia baik, Allah dan Rasulnya akan mensyariatkannya. Sebagaimana dalam ibadah lain, ada pergerakan-pergerakan yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Apabila Allah dan Rasulnya tak syariatkan, baik dengan hukum yang sunat atau hukum wajib, okey, berarti ia memang bukan daripada syariat Islam, melakukannya adalah satu perkara baru, ia termasuk dalam perkara bid'ah yang dilarang oleh syariat Islam. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sehingga ini saja yang saya nak sampaikan. Tapi satu poin yang saya menarik, ya. Jadi pemilik video TikTok itu, beliau cuba menyampaikan mesej yang bagus bahawa agama ini hendaklah kita rujuk kepada ahlinya, sebagaimana sebagai satu perumpamaan dalam bidang helikopter ni pun kita rujuk kepada ahlinya, ya. Tapi tuan-tuan puan-puan, saya nak sampaikan sebagaimana taklah susah sangat kita nak faham tentang bilah-bilah helikopter ni. Bahkan ya, kalau tuan-tuan nak tahu, sila Google why does helicopter has 2, 3 or 4 blades. Type saja, why does helicopter has different number of blades. Akan dijelaskan sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Jadi sebagaimana, tak adalah susah sangat. Demikian juga dalam bidang agama ni pun tak adalah susah sangat. Kita tengok orang tu bagi riwayat. Okey, tuan punya video TikTok tu pun bagi riwayat, tak bagi rujukannya. Dia letak teks Arab, dia letak terjemahan dalam video TikTok tu pun, sekali lagi tidak ada rujukannya, kan. Saya pun ada letak dalam buku saya ni pun, dan saya cuba mencari, tak jumpa pun. Okey, dikatakan saja, ya. Jadi sebenarnya tidaklah susah sangat. Ayuh tuan-tuan dan puan-puan, kita membijakkan diri sendiri, memandaikan diri sendiri. Memang setiap sesuatu itu ada ahlinya. Kita membijakkan diri sendiri dengan memilih mereka yang betul-betul ahli. Yang betul-betul ahli. Dan sebahagian perkara tak perlu ahli sangat pun. Kita pun boleh fikir sendiri, kan? Al-Fudail bin Iyad meninggal 187 Hijrah. Kalau purata umur dia 70, dia lahir tahun berapa, by the time dia dah akil balik, dia jumpa sahabat siapa, ya? Macam mana dia tahu, ya? Kan? Kita boleh fikir sendiri. You don't have to be a genius to think about it. Tak perlu menjadi ahli hadis. Tak perlu menjadi ahli jarah wa ta'dil. Okay, ahli jarah wa ta'dil yang mengetahui pujian ataupun kritikan ke atas para perawi hadis untuk mengetahui perkara ini, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga membantu dalam menjelaskan persoalan berzikir secara bergoyang-goyang badan ini. Saya dulu, sedikit cerita. Saya dulu pun, saya orang Malaysia, biasa tengok orang Malaysia zikir goyang-goyang badan. Saya pun zikir goyang-goyang badan. Bila saya mendapat tahu ia bukan cara berzikir yang sebenarnya, maka saya berhenti. Okay, dulu goyang-goyang badan bukan sengaja goyang-goyangkan badan, tetapi secara tak sengaja goyang-goyangkan badan. Tapi bila saya mendapat tahu ia bukan cara berzikir, bukan adab berzikir, kita sedang sebut-sebut nama Allah, kita apa? Macam konsert Iron Maiden dekat stadium ke? Macam konsert Linkin Park ke apa ke? Saya tak pernah lah pergi, kan? Tapi kita sedang berzikir, sedang menyebut-nyebut nama Allah yang maha besar, yang maha agung. Please have some respect when you are mentioning His name, when you are mentioning His attribute. Ada sedikit rasa hormat, ada sedikit rasa gementar dalam hati ini, ya, sebagaimana di permulaan surah Al-Anfal, kita sedang menyebut-nyebut nama Allah, bukan kita sedang menghadiri konsert. Maka atas itu sejak itu saya berhenti daripada menggerak-gerakkan badan, dan alhamdulillah sekarang ini saya juga berzikir, tetapi secara automatik badan tak bergerak dah. Dulu, zaman dulu-dulu, bila saya berzikir, saya pun automatik tergerakkan badan. Bukan nak gerak, tergerakkan badan. Bila saya dapat tahu itu salah, it takes some practice to stay steady. Tapi bila dalam lama biasa, saya pun sekarang ni bila berzikir tidak menggoyang-goyangkan badan lagi dah. Sebaliknya saya menghayati apa yang saya sebut, dan saya menghayati, ya, dalam fikiran, dalam hati, ya. Moga-moga kita sama-sama dapat berzikir kepada Allah dengan cara dan adab yang betul, ya. Kita sedang sebut nama Allah, bukan sedang sebut-sebut lirik lagu-lagu heavy metal. Baik. Minta maaf, ya, kepada tuan punya video TikTok jika saya terlebih pula berkata ke apa ke, ya. Minta maaf juga, saya tak kenal pemilik video TikTok itu namanya siapa. Moga-moga sama-sama kita berkongsi ilmu, moga-moga bermanfaat kepada umat Islam seluruhnya. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seronok pula main helikopter ya. Tapi kalau yang remote control tu lagi best.